Circleville adalah sebuah bandar yang terletak di Ohio, Amerika Syarikat, dan dengan populasi penduduk yang cuma sekitar 10,000 orang. Circleville ni bukanlah satu tempat tumpuan pelancong untuk kita lawati. Tapi kalau korang berminat dengan kisah-kisah misteri, mungkin korang pernah dengar pasal Circleville, sebab pada tahun 1976 pernah terjadi satu kisah yang sangat-sangat misteri di bandar ni. Dan bergantung pada pandangan individu itu sendiri, kisah tu mungkin lagi masih menjadi misteri hingga ke hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada tahun 1976, Mary Gillespie tinggal di Circleville, Ohio bersama-sama dengan suaminya, Ron Gillespie, dan Mary adalah seorang pemandu bas sekolah di bandar tersebut. Satu hari, apabila Mary pulang ke rumah, dia mendapati ada sepucuk surat dikirimkan kepada dia tanpa alamat pengirim. Tapi berdasarkan postmark daripada surat tersebut mengatakan yang surat tersebut datangnya daripada Columbus, Ohio. Dan surat itu berbunyi, "Aku tahu kau ada hubungan sulit dengan salah seorang pekerja di sekolah kau. Kau mesti berterus terang dengan suami kau dan hentikan hubungan sulit ini. Kami tahu alamat kau dan kau sedang diperhatikan." Mary jelas sangat-sangat terkejut dan takut apabila menerima surat ni. Dan dia tak tahu macam mana nak reaksi dekat untuk surat ni. So, dia ambil keputusan untuk tak menghiraukan surat ni dan berharap yang semua ni cuma sekadar satu hoax je. Tapi, seminggu kemudian, Mary menerima sepucuk lagi surat. Sama seperti sebelumnya, surat ni daripada Columbus, Ohio, tapi tak ada alamat pengirim. Dan kali ni surat tu berbunyi, "Mary, dah seminggu dah ni dan kau masih lagi tak berterus terang dengan suami kau. Kau akan terima akibatnya kalau kau tak berterus terang dengan suami kau dan hentikan hubungan sulit kau ni." Dan Mary memutuskan untuk tidak menghiraukan surat tersebut juga. Dan keesokan harinya, sepucuk lagi surat tiba. Tapi kali ni bukan untuk Mary, tapi suami Mary, Ron Gillespie. Dan surat tu berbunyi, "Ron, isteri kau ada hubungan sulit dengan salah seorang pekerja di sekolah dia. Aku nak kau pergi berterus terang dengan dia, buat dia mengaku dan hentikan hubungan sulit ni. Kalau tak, nyawa kau dalam bahaya." Ron sangat-sangat terkejut apabila menerima surat ni sebab dia tak pernah syak apa-apa pun pasal isteri dia. So, dia terus pergi jumpa isteri dia dan dia tanya, ni aku dapat surat ni, apa benda ni? Kenapa ni?" "Oh, aku dapat dua surat ni. Aku pun tak tahu, aku tak pasti apa benda tu. Tapi aku buat tak tahu je, aku tak tahulah ni apa benda." Mary menafikan sekeras-kerasnya bahawa dia mengadakan hubungan sulit dengan salah seorang pekerja di sekolah dia. Dan Ron percaya cakap isteri dia dan dia terus cakap, "Okey, tak apa, aku percaya kau. Aku pun tak tahu apa benda ni adalah siapa-siapa nak buat prank kat kita kot. Just kita abaikan lah, okey? Kita buat tak tahu je." Tapi, seminggu kemudian, Ron terima sepucuk lagi surat. "Ron, dah seminggu dan kau masih lagi tak buat apa-apa. Kau mesti jumpa dia, buat dia mengaku dan hentikan hubungan sulit ni. Kalau tak, bukan sekadar nyawa kau dalam bahaya, tapi kita orang akan dedahkan apa yang dia buat dekat billboard, dekat radio, dekat TV, dekat surat khabar. Ingat tu." Pada waktu ni, Ron dengan Mary dah sangat-sangat takut sebenarnya. Tapi dia orang tak nak pergi jumpa polis. Dia orang tak nak benda ni jadi kecoh. Dia orang just nak benda ni selesai je. So, Ron bagi idea dekat Mary, apa kata kita kumpulkan saudara-saudara kita yang rapat dengan kita je, dan kita bagi tahu dia orang, kita tengok apa pendapat dia orang. Mary bersetuju dan orang yang dia orang panggil adalah adik perempuan Ron, suami dia, Paul Freshour, dan juga adik kepada suami adik perempuan Ron ni. Agak pening sikit, tapi itulah watak-watak utama yang dia orang panggil. Akhirnya, kesemua dia orang dipanggil. Dan bila dia orang bincang-bincang, tiba-tiba Mary dia cakap yang macam, "Aku rasa aku dah tahu dah siapa yang buat ni." Dan tak dinyatakan, sebab aku memang tak jumpa dekat mana-mana pun dalam internet yang siapa yang Mary ni syak. Tapi dia orang punya putusan adalah dia orang nak hantar surat balas dekat orang tu dan mengatakan yang kau kena berhenti hantar surat dekat kita orang. Kalau tak, kita orang akan ambil tindakan undang-undang ke atas kau. Dan masih tak dapat dipastikan sama ada surat tu dia orang dapat balasan balik atau apa. Tapi surat-surat ni berhenti sekejap
Maksudnya surat-surat ni dah tak sampai lagi lah dekat Ron ataupun Mary. Maksudnya macam mungkin dia orang berjaya lah kot. Cuma dia orang masih jauh lagi daripada berjaya sebenarnya, sebab benda ni sebenarnya baru je bermula. Dan semuanya bermula apabila Ron mendapat satu panggilan telefon pada bulan Ogos tahun 1977. Mary tak ada kat rumah pada waktu tu, dan anak-anak dia orang bagi tahu yang masa Ron jawab je panggilan tu, perangai dia terus berubah. Daripada tenang, tiba-tiba Ron jadi marah. Tak dapat dipastikan Ron cakap dengan siapa pada waktu ni, tapi Ron menjerit-jerit pada masa tu dalam telefon tu. Dan apabila Ron letak je telefon, dia cakap dekat anak-anak dia, ayah nak pergi jumpa orang yang hantar semua surat-surat ni, dan ayah akan habiskan benda ni. Ron ambil pistol dia dan dia masuk ke dalam pickup dia dan terus meluru laju ke arah jalan raya. Tapi beberapa minit kemudian Ron dilaporkan kemalangan dan Ron mati di tempat kejadian. Tak ada kenderaan lain yang terlibat dengan kemalangan tersebut, hanya Ron dan truk pickup dia je. Dan apa yang lebih pelik adalah bila polis cek pistol Ron, pistol dia dah pun melepaskan satu tembakan. Dekat siapa atau apa, dia orang tak tahu. Dan kelongsong peluru pun tak dijumpai di tempat kejadian. Serta-merta polis terus syak yang ini bukanlah kes kemalangan biasa, tapi ini adalah kes pembunuhan berdasarkan apa yang anak-anak dicerita. Tapi tak sampai pun beberapa hari, polis yang menyiasat kes Ron ni tiba-tiba berubah fikiran. Dia mengatakan yang Ron dalam keadaan mabuk. Jadi Ron dah mabuk, so dia terbabas seorang-seorang dia. Cuma ahli keluarga Ron tak terima berita ni, sebab Ron bukan seorang yang pemabuk. Dia tak minum arak dah bertahun dah. Dan semenjak kematian Ron, kes ni menjadi lebih-lebih misteri. Hampir seluruh penduduk di bandar Circleville mula menerima surat yang sama macam Mary dengan Ron terima. Tak ada alamat pengirim, cuma daripada postmark dia, daripada Columbus, Ohio. Dan surat-surat ni terus mengatakan yang Mary ni curang, ada hubungan dengan salah seorang pekerja di sekolah tersebut. Dan ada tambahan, dalam surat tu mengatakan yang pegawai polis yang menyiasat kes Ron ni adalah pegawai polis yang kotor. Maksudnya dia sembunyikan sesuatu dalam kes Ron ni. Sementara Mary, selepas kematian suami dia, Mary ni hidup dalam ketakutan dengan orang mula pandang serong dekat dia, dengan polis yang menyiasat kes kematian suami dia pun dikatakan polis kotor. Hinggalah pada satu hari, dia buat pengumuman yang dia memang ada hubungan sulit dengan salah seorang pekerja di sekolah tu. Dan berharap yang semua ni akan selesai, yang surat-surat ni semua akan berhenti. Sebab pada awalnya itulah yang penulis tu nak pun kan. Cuma surat-surat tu tak pernah berhenti, malah makin teruk. Surat-surat tu terus sampai, dan kali ni bukan sekadar dekat penduduk di bandar Circleville, tapi juga di sekitar Ohio tu sendiri. Dan dalam surat-surat ni mengecam, mengejek, menghina Mary sebagai seorang pelacur, isteri yang tak setia, macam-macam lah. So benda ni semua membuatkan Mary ni sangat-sangat tertekan. Dan hinggalah pada satu hari pada tahun 1983. Ya, 1983. Maksudnya benda ni jadi bertahun-tahun. Surat-surat tu sampai bertahun-tahun. Dan pada tahun tu, Mary tengah bawa bas sekolah ni dekat laluan biasa dia, dan dia tiba-tiba ternampak satu papan tanda yang orang buat yang bertulis Mary is a cheater. So Mary ni dah stres, dia tak tahan, dia terus berhenti kat tepi jalan tu. Dia turun bas, pergi dekat papan tanda tu, dia terus cabut. Dan dia jumpa di sebalik papan tanda tu, di belakang tu, ada sepucuk pistol yang dah diikat dengan dawai. Dan kalau dia berdiri, salah berdiri sikit tadi ni, kalau masa dia cabut tu, pistol tu dah bersedia untuk tembak dia dah pun. So Mary terus bawa balik benda tu, dia buat laporan polis. Dan bila polis siasat, polis dapati orang yang buat ni cuba nak menghapuskan nombor siri dekat pistol tu, tapi usaha dia sangat-sangat teruk. Dan polis dapat kesan nombor siri pistol tu, dan pistol tu didaftarkan atas nama Paul Freshour, suami kepada adik Ron tadi ni. So polis terus pergi jumpa Paul. Dia orang jumpa, dan Paul sangat-sangat beri kerjasama masa polis datang jumpa dia. Dan cakap, ni pistol kau ke? Dan Paul terus cakap, ya, ni pistol aku. Dan bila polis cerita pasal perangkap yang orang tu dah buat, Paul terus cakap, pistol ni kena curi daripada aku dah agak lama dah. Aku tak laporkan pun sebab aku tak terfikir nak laporkan. Tapi memang ya, ni pistol aku dah. Bukan aku yang buat perangkap tu. Takkan aku nak bunuh saudara aku sendiri kot. Tapi polis tak percaya apa yang Paul cakap, dan dia orang terus dakwa Paul atas cubaan membunuh. Dan Paul didapati bersalah dan dipenjarakan. Cuma semenjak Paul di dalam penjara,
surat-surat tu tak pernah berhenti pun. Surat-surat tu masih lagi sampai dekat penduduk di sekitar Ohio, dan merata-rata papan tanda tu semua masih ada lagi. Walaupun hakikatnya yang Paul dalam penjara. So Paul cuba nak jelaskan itu, surat-surat tu mesti sampai lagi, bukan aku yang tulis. Tapi tak ada siapa nak dengar cakap Paul. Dia orang cakap, tak, kau yang salah. Dan akhirnya setelah 7 tahun Paul dapat parol. Dan bila dia sampai dekat parol tu, dia dinafikan parol dia. Dan Paul masa ni dia agak bengang sebab dia cakap, kenapa pula kau tak nampak ke surat tu still ada lagi? Macam mana aku nak tulis? Bukan aku yang tulis. Kalau betul aku nak tulis daripada dalam penjara pun, dekat postmark tu tertulis Columbus, Ohio. Dan aku dekat penjara dekat 5. Macam mana aku nak keluar pergi Columbus hantar surat tu? Tapi mahkamah tetap dengan keputusan dia. Cakap, tak, kau yang salah. Dan pada waktu inilah yang sebenarnya Paul sendiri mula terima surat tu. Dan surat tu seolah-olah mengejek kepada Paul, yang mengatakan macam, kau dah tahu sekarang kan siapa yang berkuasa, dan kau ni dah dijadikan kambing hitam je. Dan perangkap tu hanyalah permulaan. Lama kelamaan akan ada orang yang mati, dan semua salah tu akan tetap juga dijatuh ke atas kau. Dan walaupun dengan semua ni, dengan surat yang sampai dekat Paul, dengan surat yang masih lagi sampai dekat penduduk-penduduk di sekitar Ohio tu, dia orang tetap juga mengatakan yang Paul adalah pelaku dia. Namun tak lama selepas Paul terima surat tu, surat-surat tu semua berhenti. Tak ada siapa lagi dah yang dapat surat-surat tu. Dan akhirnya setelah 3 tahun, memandangkan tak ada lagi surat-surat yang sampai, Paul dibebaskan. Dan Paul tetap dengan pendirian dia yang dia tak bersalah, bukan dia yang buat semua ni, sehinggalah dia mati pada tahun 2002. Cuma pada tahun 1993, satu rancangan TV siarkan pasal kes surat-surat dekat Circleville ni. Dan diorang terima surat. Dan dalam surat tu mengatakan, kalau kau datang dekat Ohio, kau akan terima akibatnya. Diorang sangat-sangat terkejut menerima surat daripada ni. Sebab surat tu pun sama dengan apa yang Mary dengan Ron terima, dan juga orang lain terima. Tak ada alamat pengirim, dan postmark daripada Columbus, Ohio. So diorang biasalah rancangan TV, diorang mesti nak cari benda-benda yang macam ni. Dan diorang buat keputusan untuk pergi dekat Circleville untuk siasat pasal benda ni. Dan bila diorang sampai sana, diorang buat siasatan, diorang tanya orang-orang sekeliling. Dan diorang jumpa clue yang sangat-sangat besar. Pada hari Mary jumpa perangkap tu, ada seorang lagi pemandu bas, perempuan juga, dekat laluan yang sama, cuma dia awal sikit pada Mary. Dan dia bagi tahu masa dia lalu tu, dia nampak sebiji kereta berwarna kuning dekat dengan papan tanda tu. Dan berdiri di sebelah kereta kuning tu adalah seorang lelaki yang tak menyerupai Paul Fresh Hour langsung. Ya, betul ke? Tak ada, kau tak bagi tahu dekat polis ke? Yang kau jumpa orang ni? Dah, aku dah cakap dah. Tak ada siapa nak dengar pun. Aku cuba bagi tahu. Aku cakap yang aku ada maklumat, aku ada info. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang datang jumpa aku. Dan rancangan tu disiarkan dalam salah satu rancangan diorang. Tapi malangnya tak ada apa-apa update daripada benda tu. Tak ada apa-apa progress pun. Dan diorang pun tak terima apa-apa akibat pun sebenarnya. Benda tu diam macam tu je. Dan hasil siasatan tu, kru TV tu mempunyai 3 orang suspek sebenarnya yang diorang cakap yang sepatutnya disiasat oleh polis. Yang pertama adalah orang yang dituduh curang dengan Mary, salah seorang pekerja di sekolah tu. Dan yang kedua, rakan sekerja Mary, yang mana setelah diorang siasat tu mungkin ada tak puas hati dengan Mary. Dan yang ketiga adalah isteri Paul Fresh Hour sendiri. Sebabnya isteri Paul ni, masa dia orang mesti berkahwin masa mula-mula kes tu jadi. Tapi sepanjang kes tu dah start berjalan, dia orang bergaduh, dia orang bercerai. Dan isteri Paul ni jumpa boyfriend baru. Dan boyfriend baru bekas isteri Paul ni padan dengan orang yang pembandu bas ni nampak dekat dengan papan tanda yang dipasang perangkap tu. Serta salah seorang keluarga boyfriend bekas isteri Paul ni ada kereta yang sama dengan yang pemandu bas ni nampak tadi. So itu saja daripada aku untuk minggu ni. Aku rasa dalam kes ni akan ada 2 pendapat. Satu pendapat akan mengatakan yang kes ni dah selesai, benda ni tak ada misteri apa-apa pun, Paul yang buat dan dia dah dipenjarakan dan settle, benda tu dah selesai kan. Satu lagi grup yang berpendapat bukan Paul yang buat benda ni semua. Dan aku rasa aku sependapat dengan grup ni. Sebab pada aku clue nombor satu yang aku nampak ialah bila Paul dekat dalam penjara,
surat-surat ni masih lagi dihantar. Dan even Paul sendiri mendapat surat tu. Ya, mungkin Paul ada terlibat. Dan pada aku mungkin kerja ni bukan dilakukan oleh seorang, tapi sekumpulan orang. So, kalau korang ada pendapat, aku teringin nak dengar pendapat korang. Kalau korang dah pernah dengar kes ni ataupun belum dengar lagi, korang boleh google je kes ni. Just tulis surat-surat Circleville dan korang akan jumpa macam-macam info. Dan korang boleh bagi pendapat korang. Betul ke Paul yang buat semua ni? Dan betul atau tidak Mary tu ada hubungan sulit? Dan kalau part tu pun tanya aku rasa aku tak pasti. Tapi aku rasa ya kot. Sebab pada awalnya dia merahsiakan 2 surat yang dia mula-mula dapat tu. Kalau dia tak tahu betul-betul, dia mesti boleh tunjuk je kat suami dia, ni apa benda ni, kenapa ni. Tapi dia takut nak tunjukkan sampailah suami dia dapat surat tu, baru dia bagi tahu yang dia pun dah ada dapat surat sebelum tu. Walau bagaimanapun, itu teori aku. Dan aku teringin sangat-sangat nak dengar teori daripada korang. Macam biasa, kalau korang berminat dengan kisah-kisah misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. Kalau korang nak message aku, korang boleh cuba message aku dekat IG ataupun Facebook aku. Nama akaun aku untuk kedua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Aku juga ada akaun TikTok dengan nama yang sama, Key In Case. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah pendek. So tak kisahlah korang daripada Facebook, IG, YouTube, TikTok. Aku sangat-sangat menghargai support daripada korang semua. Terima kasih banyak-banyak. So itu saja, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.